Episod kita kali ini adalah tentang taman laut dengan taman negara. So, okey, sekarang ni kita dah sampai di taman negara. Kita nak tengok sebenarnya dalam taman negara ni macam mana dan ada apa yang boleh kata risiko lah kepada taman negara di Malaysia kita ni. So, jom kita pergi jumpa dengan tour guide kita di taman negara. Jom. Assalamualaikum, saya Mak Dan. Saya tinggal di Malaysia sejak 2009. Saya datang ke sini sebagai seorang backpacker dan terus jatuh cinta dengan Malaysia, dengan orang Malaysia, dengan budaya Malaysia. Dan saya pernah nampak banyak perubahan di sini. Kebanyakan untuk kebaikan, tapi ada sedikit yang membimbangkan. Dan sekarang saya nak anak-anak saya membesar di Malaysia yang saya jatuh cinta dulu. Dan Alhamdulillah, kita masih ada ramai orang yang berjuang untuk mengekalkan warisan Malaysia. So, jom ikut saya merantau seluruh Malaysia dan mencari pejuang kita. Jadi kita dah sampai dah ni? Dah sampai dah. Dekat rainforest kita punya paling tinggi punya pokok dalam dunia. Ni Spesies kepal siak susah. Dia pokok apa? Pokok tualang. Tualang tree. Yang ini I estimate dalam 180 hingga 205. Tapi tak banyak lagi pokok-pokok besar macam ni kan? Banyak. Banyak? Banyak. Tapi kalau yang dalam taman negara dah protected lah. Dia langsung tak boleh buat logging. Sebab dekat taman negara semua protected. Yang ini liana. Nampak? Bukan akar kayu, ini liana. Liana ni biasa dia start dari macam pokok kecil kan. Kadang-kadang dia akan keliling pokok dan memang cantik lah. Okay, kalau kita sesat dalam hutan, liana banyak penting. Kalau tak ada air, no source of view apa tak ada, kita akan chop liana. Dan kalau kita chop yang lain, warna dia kuning mungkin kita minum tak mati tapi banyak macam jarum cucuk sini. So water mesti clear. Okey, so kalau kita chop dia, air dia clear dalam, kita boleh minum lah? Boleh minum. Kadang-kadang dah 250 tahun. Dan dekat hutan ini, kenapa you boleh jumpa banyak meranti, merbau, bintang ngor? Sebab ini primary forest. Tak ada pembalakan dekat kita punya taman negara. And then kalau you nampak kayu sudah jatuh, walaupun kayu baik, kita tak boleh ambil keluar. It's protected lah. Protected. Kita perlu dia reput dalam hutan. Dan Alhamdulillah, kita suka sangatlah bila kita tahu sebenarnya yang taman negara kita ni memang jaga dengan sangat-sangat baik. Dan selepas kita cakap goodbye kat Anji, saya ambil masa sedikitlah untuk rehat tepi sungai dan kita tengok betapa cantik kawasan dekat sini. Tapi perjalanan kita dalam taman negara ni masih jauh lagi. Esok pagi kita akan pergi tengok Maritime pula, taman laut pula, dan satu yang namanya Laconia Shores. So, esok pagi awal, kita nak bangun, nak naik flight ke Bintulu. Maknanya kita nak pergi naik boat daripada sana. So, okey, sekarang ni kita bersama dengan Encik Lo Le Sui. Ya. So, Encik Lo Le Sui ada nelayan dekat sini yang pernah pergi ke itu punya Laconia. Ya. Tapi kita nak tanya sebab nanti kita nak pergi sana. So, itu Laconia itu sekarang ni taman laut Taman laut dia pasir putih. Okey, so dekat sana dia ada pulau-pulau yang kecil-kecil lah. Yalah, pulau kecil. Tapi dia panjang. Dia belakang panjang lagi. Turun sana. Dan dia ada banyak pulau-pulau ke satu saja? Satu saja. Lain 5 patu lagi. Ada satu lagi. Tapi tidak tenggelam. Tapi itu punya Laconia tu dalam Malaysia punya kawasan kan? Ya. So kalau kat sana kan, sebab saya semalam dah jumpa dengan orang yang bagi tahu saya kalau kat sana ada satu itu punya kapal China punya Navy dekat sana. Ya. Ada dekat sana? Memang ada. Tapi kenapa dia dekat sana? Itu macam Lolo orang cakap, dia orang sampai sana Lolo. Itu sana tempat ada minyak. Bawah ada minyak. Okey. Itu pun China nak pulau tu lah. Itu pun dia kata yang dia sebab ada minyak kat bawah. Ya. Dia mahu ambil minyak tu. Yalah, memang minyak. Faham. Okey. Dia memang satu datang, satu balik. Malaysia punya kapal ada kat sana juga? Juga. Sama juga. Dan China punya kapal ada kat sana? Ini macam dua semua jaga sana. Maksudnya kita mau pergi sana bahaya tak? Boleh juga. Boleh juga bahaya? Boleh. Kalau orang mesti sampai sana bukan. Jangan naik atas sajalah.
Kat belakang saya ni adalah rumah kita untuk 3 hari dan kita akan pergi ke laut untuk satu kawasan taman laut nama dia South Luconia Shores ataupun Peting-Petinggi Ali. So daripada sini naik boat ni kira boat laju ni dalam 9 jam nak boleh ke sampai. Kalau tengok sebenarnya apa condition untouched coral dekat sini. Walaupun mungkin bahaya sedikit lah kita pergi sana, tapi bagi saya berbaloi lah dan memang penting kita pergi sana. So, kita baru sampai dekat tempat kita yang kita nak anchor malam ni. Kita tolak tadi pukul 8 pagi. Ni dalam pukul 10.30 sekarang ni. Dan memang satu macam kita relax je. So, kita tidur dalam katil kita, dalam kita punya bilik. Esok pagi kita bangun. InsyaAllah kita boleh tengok ada apa dekat sini. So, sekarang ni nak tidur dulu lah. Baik. So, okay guys, selamat pagi. So, ni awal pagi. Kita kru baru datang dan kejutkan saya. Dia katanya sekarang ni, kita duduk antara Chinese Coast Guard dengan juga Malaysian Navy dan disuruh patah balik. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi, rasa macam takut sikit. Faham tak? Dan sekarang ni kita duduk kat sini, kita ada Navy kat sini, kita ada Coast Guard kat sini. Dan kita diarah untuk patah balik dan ditanya pun kita buat apa kat sini. Apa pun kita nak kita tanya Kapten apa cerita. So, kita tanya Kapten dulu lah. Okey, jom. Oh, tak nampak Tak ada. Nampak tu hitam sana. Oh, okey, belakang itu pun juga. Okey, okey. Ini Navy. Ini boat Navy ni. Satu ni berapa ni? 10. 4. 4. Oh, okey, Satu 4. ini Oh, 4. okey. Alright, 4 nautical mile. So, dia daripada kita sekarang ni 5 lah. 5. Kurang lebih 5 lah. So, sekarang ni kita daripada sini kita nak pergi mana? Ini sekarang ini South Luconia. Oh, okey. Alright. Kapal anyut pergi tepi. Tapi itu punya China Coast Guard, dia kenapa dekat sini ya? Entahlah, saya orang pun tidak tahu. Dia orang ada pernah tanya Navy Malaysia, tapi dia orang tidak mau cakap. Takut nanti macam-macam banyak lah. Iyalah, isu besar lah. Kes nanti kita yang kena. Iyalah. So yang saya faham selepas kita cakap dengan Kapten, kita sekarang ni kita tak dibenarkan untuk pergi ke atas lagi untuk masuk dalam kawasan dia. Mungkin sebab baru bangun tidur dah tahu lah, tapi agak pelik, confused sikit lah sebab sungguhlah kita datang sini untuk tengok taman laut Marine Park dekat kawasan ni macam mana. Tapi rasanya macam kita dah disturb satu isu yang besar lagi daripada taman laut kat kita lah. So apa pun kita akan patah balik, kita akan cuba. Okay, terima kasih. So, okay. Kita baru sampai balik dekat jeti dekat Bintulu ni. Daripada kita bukan unsuccessful lah, tapi satu trip yang kita agak terkejut lah bila kita dalam keadaan yang kita ada Navy dan juga ada Coast Guard daripada China macam. So kita jangan lalu kat sini. Tapi tak apa, sekarang ni kita nak balik ke balik ke sini. Lepas tu kita akan jumpa dengan Harry nama dia. Dia daripada Sarawak Fishermen Association dan nak tanya dia apa cerita sebenarnya. So jom kita pergi jumpa dengan Harry. Okay. Hey Harry. Okay. How are you? Okay? Itulah kita baru balik daripada keluar 3 hari untuk South Luconia Shores lah ataupun dan saya agak terkejut lah sebenarnya bila kita tahu dekat kawasan tu sama ada Malaysian Navy dan juga ada China Coast Guard dekat sana. Isu tu macam mana? Kenapa dia dekat sana? Dia sebab China cakap itu kita masih under South kita panggil
Laut Cina Selatan. Okey. Laut Cina Selatan maksud dia masih under dia punya kuasa. Tapi setahu dari kita punya dari government, dari federal, kita punya laut ialah 200 batu nautika untuk kita orang. Tapi itu local show. So far ialah for the kita Malaysia sudah dijadikan taman laut negara. So sekarang actually dia memang under Malaysia punya. Okey. Tapi untuk nelayan tempatan dekat sini masih boleh mancing area tu luar daripada kawasan taman laut tu ke ya, tapi tidak boleh masuk bagi dia punya pulau dalam dia punya kawasan pulau. Tapi luar dari itu, ni taman laut dekat sana. So kita nak pergi tengoklah taman laut dekat sana, dia punya dalam air, coral dan sebagainya macam mana. Tapi yalah, kita rasa macam agak takut keselamatan satu dan takut kita kacau apa yang berlaku dekat situ. So kita buat keputusan untuk patah baliklah. Tapi sayanglah sebab kawasan tu memang cantik kan. Air dia memang jernih, air dia memang cantik, Ya, memang cantik ya. Tapi untuk masa depan lah, Hari rasa macam mana? Katanya 10-20 tahun lagi mungkin pihak daripada China tu mungkin dia ada peranan ataupun dia ada rancangan. Actually ini memang ada satu kerisauan lah. Ini sekarang sudah jadi Taman Laut Negara Malaysia. So kita negara Malaysia mungkin dia akan membangun sana, akan membuat resort untuk pendatang pelancong datang kan. Jadi ini satu bagus untuk ekonomi Malaysia. So kalau diambil balik oleh China, mungkin ini maksud dia kita punya tanah sudah diambil balik. Ada pulau lagi. Tak ada lagi. Okay Hari, thank you so much. Okay. So korang dengar dah daripada Hari dekat Bintulu ni. Sebenarnya Sauloko ni dah jadi satu taman laut negara daripada tahun 2018. Tapi sayanglah, macam Hari katalah, kalau tempat ni diambil oleh orang lain, kita punya ekonomi tak dapat apa-apa lah, kerana nelayan ke industri pelancongan yang boleh buat dekat situ, semua tak akan dapat. So anyway, sekarang ni kita ucap terima kasih kepada Hari dan kepada Bintulu. Kita akan pulang ke Kuala Lumpur untuk pergi ke Terengganu untuk tengok taman laut di Terengganu di Pulau Kapas macam mana. So jom kita pergi ke Pulau Kapas pula. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang ni kita berada di Jeti Marang nak pergi ke Pulau Kapas. Dan Pulau Kapas ni dan semua pulau-pulau di pantai timur ni adalah satu marine park. Sekarang ni perjalanan kita lebih kurang 15 minit untuk sampai ke Pulau Kapas. Jom kita pergi naik bot. Dan bila kita sampai dekat pulau, kita terus pergi dive shop dan siap untuk menyelam. So sekarang ni kita bersama dengan Cik Azam lah, dia punya dive instructor dan owner Aquasport Diving Center dekat Pulau Kapas. Berapa tahun kat Pulau Kapas? 24 tahun. Dah tadinya pengalaman tu ada dengan dia. Tapi kita nak tanya sebab nanti tapi macam hari ni kita turun diving hari ni, ada tempat-tempat yang korang yang segar, korang yang cantik, ada tempat-tempat yang korang yang macam hampir mati. Tapi satu lagi isu yang kita nampak contoh kita nampak ada air ni, ada sampah ni, ada pun tali-tali gini, dan tali ni macam ialah mungkin yang hanyut daripada tempat lain ke apa, tapi isu-isu gini kan ya. Tali dengan pukat, dia panggil pukat hantu, ghost snake dia panggil. Tali dengan pukat hantu ni yang banyak menyebabkan korang tu mati. Dia sebab bila tali tu sakut, kalau kita biar tu korang tu akan mati. Pasal mungkin ada toksik ke ada apa, tak tahu. Satu lagi pukat hanyut. Pukat ni kan dia makin lama dia makin terbelit. Jadi biasanya kita pun ada buat tiap-tiap tahun kita buat program untuk bersih ni. Tapi kalau yang yang sampah yang daripada hanyut daripada luar negara pun ada tau, macam lepas monsun ke apa. Kalau lepas monsun kadang botol mineral daripada Vietnam, daripada China, bukan semestinya daripada sini. Lepas tu kadang-kadang kena promote benda ni. Kena buat kesedaran awareness kita. Tapi apa yang kita sebenarnya dan apa yang penonton dekat rumah pun boleh buat untuk isu ni sebenarnya? Mana tak boleh buang sampah. Lepas tu tak boleh pijak koril. Lepas tu kena respect anak sekitar ni. Oh iyalah. Tukar tu kena respect. Kita pun kadang-kadang kita mari sini kita buat tak tahu je, kita buat ikut suka hati kita je, tapi tak boleh lah. So tu dia. So apa pun terima kasih banyak Azam Okey, sama-sama.
So okey, sekarang ni sebelum sunset, sebelum malam kita nak sampai dekat Kapas Turtle Conservation. So mungkin boleh ceritalah sebenarnya kat depan kita ni kita punya sarang-sarang ni, dia punya proses dia macam mana sebenarnya? Kita akan pergi ke salah satu pantai di mana penyu akan naik untuk bertelur. Dan apa yang kita buat, kita akan collect data untuk buat kita punya database. Dan juga kita, yang paling crucial sekali, paling penting, kita kena ambil telur penyu tu yang baru saja menetas dan bawa ke ni lah, pusat hatchery kita ni, pusat pemeliharaan ni untuk kita tanam balik supaya kita increase dia punya survival rate dia. Kenapa kita kena protect dia? Kira paling utama, ancaman paling utama daripada manusia sendiri, daripada poachers tu lah, nak makan telur penyu. Dah jual sekali. Selalunya kita akan lepaskan mengikut keadaan pasang surut laut dan juga kita akan lepaskan pada waktu malam ataupun awal pagi sahaja. Tak boleh lepaskan waktu ada cahaya matahari, tak boleh. Okey, senok gelap satu dan nak air pasang. Ya betul. Okey, cantik. Dan sekarang kita tunggu je lah. Dan insya-Allah dia akan menintah pada malam ni. Okey, sekarang ni saya dibenarkanlah untuk pegang dia dan tunjuk. Okey, ada 2-3 perkara yang kita kena buat bila kita nak pegang dia. Satu, kita kena pakai glove. Sebab apa? Sebab ni baru lagi lahir. Maknanya kalau kita nampak dekat bawah dia, dekat tali pusat dia masih buka lagi. So kalau kita nampak, ini cara betul untuk pegang. Kita dengan pegang dekat tepi. Sebab kalau kita nampak dekat bawah ni, dia masih terbuka lagi. So kalau tangan kita kotor, ada bakteria ke apa, dia akan masuk ke dalam sistem dia dan dia akan mati, dia akan ada penyakit lah. So ini cara betul untuk pegang dia. Sebenarnya cara betul. Tapi sebenarnya kita orang biasa tak perlu pegang pun kalau kita datang ni, kita ada rezeki untuk tengok. Yeay, alah jangan. On way. So dia punya jalan cerita dia, kalau dia berjaya sampai ke dewasa dalam masa 30 tahun lagi, kalau dia betina, dia akan datang balik ke pantai ni untuk beranak pula dekat sini. Sebab tu orang kata dia punya perjalanan pertama ni memang penting sangat untuk dia macam setting koordinat GPS dia untuk datang balik ke sini. Tapi memang comel lah tengok dia. Alhamdulillah kita dapat tengok depan mata sebenarnya anak penyu ni dah lepas kepada laut. Okey, so sekarang ni kita bersama dengan Encik Ronnie, boleh kata owner dan di Kapas Turtle Conservation. So apa khabar Ronnie, sihat? Baik, Boh. Dalam masa yang Ronnie pemeliharaan dekat sinilah, apa benda yang paling kejam yang you pernah nampak? Saya tahun 2019 lah. Itu berlaku, saya rasa benda ni viral lah. Dia orang potong penyu lah. Mana sembelih, belah perut, buka perut, cuba nak ambil telur lah. Nasib baik penyu tu penyu muda lagi, memang tak ada telur. Tapi sangat menyedihkan. Sadis. Memang manusia punya kerja lah. Ya. Untuk ambil telur je. Tapi itu memang short sighted lah. Sebab you ambil je sekali tapi lepas tu tak ada lah. Tapi tak ada telur pun. Tak ada telur pun. Mana dia penyu mati tanpa sebab lah. Ya. Siang lah. So apa sebenarnya untuk masa depan? Ronnie nampak macam mana masa depan kalau kita nak berubah dari sekarang? Memang hilang lah benda ni. Satu benda ekosistem, maksudnya penyu akan hilang. Tidak mustahil lah. Tidak mustahil lah. Dengan kerakusan manusia, tidak mustahil penyu ni akan hilang terus. Contoh di Rantau Abang. Leatherback, bapak penyu tu gone. Sebab manusia rakus. Maksudnya dia dapat duit je tapi pemeliharaan tak ada. Kita sepatutnya nak lestari, nak balance. Okey, boleh buat duit. Bukan tak boleh, tapi kena balance lah. Bukan cara membunuh benda yang ada sebelum kita, maksudnya juta-juta tahun lalu. So kita haraplah dengan program-program gini yang kita bagi kesedaran kepada orang ramai. Kadang-kadang orang tak tahu. Betul. Tapi apa yang kita nampak kan daripada semalam cakap dengan Abu, dengan Amir, dia cakap dengan Ronnie, sebenarnya benda ni dia hormat. Kita kena hormat binatang ni seperti kita hormat manusia lah. Sebab ni ada dah dia pun makhluk Tuhan kan. Betul lah.
Betul. Sama je macam kita. Dan ekosistem ni sangat-sangat fragile. Bila kita masuk campur, contoh kita pergi makan telur penyu ke apa, kita merosakkan ekosistem tu dan akhirnya tak ada lah penyu. Penyu ni dah endangered species dah. Yalah. So apa pun, terima kasih banyak Roni. Kita teruskan berjuang untuk selamatkan penyu di Pulau Kapar. So episod kita kali ini tentang taman laut dan juga taman negara, Marine Parks, National Parks. So kita dekat Malaysia, alhamdulillah kita bersyukur kita ada dua-dua benda ni. Sebab ada tempat-tempat lain, negara lain yang tak ada dekat. Taman negara ni adalah satu habitat yang protected untuk hidupan liar kita membiak dengan selamat tanpa risiko untuk pemburu haram. Dan taman laut pun sama. Ada satu tempat yang ikan-ikan, marine life, coral boleh membiak dengan selamat, dengan cantik. Itu sepatutnya macam tu. Tapi kalau kat taman negara kita masih ada pemburu haram yang nak masuk untuk. Dan walaupun ada undang-undang baru, masih ada orang yang jual telur penyu ni untuk dapat duit. Tak boleh nak abaikan, kita tak boleh nak buat tutup mata dah. Dan saya terkejut sebenarnya bila kita pergi ke Bintulu dan kita nampak dekat situ beting petinggi Ali. Satu kawasan yang cantik sangat. Coral yang untouched. Satu marine park, taman laut yang indah, yang cantik. Tapi ada risiko ataupun ancaman daripada luar. Apa yang aset yang kita ada dekat Malaysia ni, kita tak boleh biar dia makin lama makin kecil. Industrialisation, pembangunan, development of course penting untuk negara kita. Tapi kita tak boleh gadaikan kawasan taman laut kita untuk pembangunan. Kita kena protect dan kita kena gazetkan dan biar taman laut ni, taman negara ni untouched untuk generasi-generasi ke depan.